أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan iman, Islam dan iman dan Islam yang kita kecapi sehingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebagai seorang yang muslim, insya-Allah. Seterusnya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, ruang dan peluang yang telah Allah kurniakan kepada kita untuk mengadakan qiyamul lail secara berjamaah, seterusnya mendirikan solat fardu subuh, dan seterusnya dapat duduk sebentar dan untuk sedikit peringatan bersama-sama, insya-Allah. So pada hari ini, pada pagi ini, saya tidaklah nak memanjangkan tazkirah atau sebagainya. Mungkin dalam 10 minit ke 15 minit saja, sebab pagi-pagi kan tak boleh nak dengar cakap orang kan. Kena minum kopi dulu baru celik matanya dah. So tak dah panjang, insya-Allah sikit saja kan. Harapnya dalam masa 10 minit ni tuan-tuan dan puan dapatlah beri fokus yang sebaiknya, insya-Allah. Baik. Pada pagi ini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan satu nasihat yang mana Nabi SAW berikan kepada seorang sahabat, berikan kepada sahabat yang bernama Ibnu Abbas, kepada anak Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas. Kan Ibnu Abbas. Apakah nasihatnya? Dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana ini hadis ni telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang mana pada ketika itu Rasulullah menunggang, naiklah kenderaan bersama-sama. Ibnu Abbas ada dekat belakang duduk. So pada ketika itu Rasulullah pun peganglah Ibnu Abbas ni. Tiba-tiba Rasulullah berhenti, pegang Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah, aku nak bagi tahu pada hang satu benda. Aku nak nasihatkan kau satu benda, iaitu apa dia? Ihfazillah yahfazuk. Engkau jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga urusan kamu semua. Ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujahak. Kalaulah kamu jaga Allah, Allah akan sentiasa akan berada di hadapan kamu, akan berada di hadapan wajah kamu. So, apa yang kita buat pada pagi ini, sebelum kita menunaikan solat subuh ni, adalah kita sedang menjaga, kita dalam usaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan qiyamul lail. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, saya kira semua dah sedia maklum, yang mana qiyamul lail ni adalah satu ibadah yang sangat dituntut ke atas seorang muslim, yang mana bukanlah kepada seorang muslim sahaja, bahkan menjadi seolah-olah menjadi satu kewajipan kepada orang yang nak keluar berdakwah, orang yang nak keluar berjumpa dengan masyarakat, nak menyampaikan perkara-perkara kebaikan, yang nak mencegah kebaikan, nak mencegah segala kejahatan ini. Salah satu bekalan dia mestilah bangun malam, kena berqiyamul lail. So kalau kita lihat kalau orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, dia menjadi satu tanda tanya, macam mana qiyamul lail ni boleh menguatkan seseorang itu. Macam persoalan itu juga timbul, macam mana orang Islam ni boleh berpuasa pada satu ketika yang mana pada ketika itu orang lain semua makan. Apakah benefitnya, apakah faedahnya daripada perbuatan tersebut? Orang lain semua makan, tiba-tiba kita sebulan tak makan pada siang hari.
Orang lain tengah tidur, tiba-tiba ada sebahagian daripada kita bangun mendirikan solat, qiyamul lail. Kenapa? So di situ kita bukannya melihat, kita bukannya melihat pada zahirnya ataupun kita melihat pada kekuatan pada tubuh badan dia. Akan tetapi yang kita harapkan adalah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita betul-betul, kalau kita mana keyakinan kita itu bahawa segala kekuatan, hatta kekuatan pun yang ada pada diri kita ni, setiap sendi, setiap urat, setiap saraf yang bergerak, yang berdenyut di dalam badan kita ini, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan kita punya tubuh badan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita melakukan terutamanya salah satu ibadah qiyamul lail ini, kita mengharapkan supaya Allah memberi kepada kita kekuatan jiwa. Allah, kita mengharapkan kekuatan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kalaulah kita nak melakukan sesuatu amalan atau kita nak melakukan sesuatu yang mana yang kita nampak seolah-olah macam mustahil. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita melakukan perbuatan tersebut berdasarkan kita punya kemampuan. Kita tidak mengharapkan dengan kita melakukan perbuatan tersebut kekuatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So di dalam hadis tersebut, ihfazillah yahfazuk. Engkau jaga hubungan kamu dengan Allah, Allah akan jaga urusan kamu. Di dalam ulama telah mengkategorikan apakah yang dimaksudkan dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bagaimanakah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya? Maka di situ ulama telah memberikan kepada dua kategori. Yang pertamanya, kategori Allah Subhanahu Wa Taala menjaga makhluk-makhluknya terhadap perkara-perkara duniawi, terhadap perkara-perkara dunia. Contohnya, kalaulah aksiden, tiba-tiba dia seorang selamat. Kalaulah ada satu kemalangan ataupun musibah, dia selamat. Mana itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perkara-perkara dunia. Ada juga satu lagi cabang ataupun satu lagi kategori yang mana penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan sekadar itu, tetapi penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala pada agama. Pada agama. Bagaimana walaupun pada mata kasar kita, dia seolah-olah macam diseksa, seolah-olah dia sedang dizalimi. Tetapi di sebaliknya, di situ adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap agama seseorang tersebut. Saya datangkan satu kisah ataupun satu contoh berkenaan dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap agama ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bagaimana ataupun bagaimana keadaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam apabila pemaisuri ataupun isteri kepada menteri tersebut, yang mana telah menuduh Nabi Allah Yusuf alaihi salam ni telah mencabul dia, telah merogol dia. Maka di dalam perbincangan tersebut, di dalam kisah tersebut, maka nak menyelesaikan masalah tersebut, ada menteri tersebut ataupun suami lelaki tersebut memberi bukan menteri siapa tu? Ada seseorang memberi cadangan supaya tengok di manakah bekas koyak yang ada pada baju Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalaulah koyaknya kat depan, maka betul lah Nabi Yusuf merogol si isteri tersebut, si isteri menteri tersebut. Tapi kalaulah koyaknya baju tersebut dekat belakang, bermakna si perempuan tu nak meragut nak menarik Nabi Yusuf alaihissalam. Maka apabila dilihat keadaan baju tersebut, rupanya koyak dekat belakang. So di sini Nabi Yusuf bersalah ataupun tidak? Tak bersalah lagi tak? Sebab apa? Bajunya koyak dekat belakang. Tetapi keputusan yang telah diambil oleh menteri tersebut bukan melepaskan, bukan membebaskan, tetapi memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka masuklah Nabi Yusuf dalam penjara. Sebab apa?
Di situ hikmah Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga agama Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Maka apabila duduk dalam penjara, Nabi Yusuf duduk dengan dua orang dan Nabi Allah Yusuf mentakwilkan dia orang punya mimpi dan sebagainya lah. Maka di sini saya nak fokuskan adalah pada penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama seseorang tersebut. Walaupun pada masa kasar kita benda tersebut adalah macam tak patutlah macam tu. Tetapi di sebaliknya itu adalah penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang tersebut. Dan suka saya kongsikan kepada tuan-tuan doa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada Ibn Abbas, yang mana Ibn Abbas ini merupakan salah seorang mufassir, mana mufassir pada mana orang yang dirujuk apabila berkenaan dengan tafsir ini. Apabila ada baca ayat Quran yang tak faham perlukan kepada tafsiran, maka orang akan datang berjumpa dengan Ibn Abbas. Maka nak kata hebat tak hebat Ibn Abbas ni, dia antara orang mana dia adalah kanak-kanak yang sentiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari kanak-kanak. Berbeza dengan bukanlah saya nak membezakan orang lain, mana Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang besar yang lain, mereka bersama dengan Nabi ketika mana umur mereka tu dah lanjut. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang lain yang mana bersama-sama dengan Nabi ketika mereka masih lagi dalam usia muda. Salah satunya adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan Ibn Abbas dengan satu doanya adalah Allahumma faqihhu fid din. Nanti sama-sama kita baca. Saya harap lepas habis ni tuan-tuan boleh baca dekat anak, dekat cucu dan sebagainya. Sebab apa doa ini juga kebiasaannya akan dibacakan ketika mana kalau ada cucu ataupun ada anak yang baru lahir, akan dibawa kepada ustaz, dan salah satu ketika mana ditahnikkan mulut dia tu, salah satu doa yang dibaca adalah doa ini lah. So kalaulah tuan-tuan dan puan ada cucu nanti, tak payah bawa ustaz, tuan-tuan boleh buat sendiri. Pakai kurma tu, kemudian bacakan doa ini insya-Allah. Doanya adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. So saya baca, tuan-tuan ikut. Kita baca 3 kali. Mungkin biasanya 3 kali ni boleh lekat dah kalau insya-Allah. So sama-sama kita baca 1 2 3. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okey, itu sekali kedua. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okey, sekali lagi. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maksudnya doa ini adalah, ya Allah ya Tuhanku, Engkau berikanlah kefakihan kepada dia, kefakihan di dalam beragama, kefakihan di dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarilah dia ilmu untuk menafsir, ilmu untuk menafsir Al-Quran. Mana doa ni kita doakan kepada terutamanya kepada bayi-bayi yang baru lahir, mudah-mudahan apabila dia membesar, dia menjadi antara orang yang menjadi rujukan di dalam agama. So kalau apabila kita bercakap ataupun berbicara mengenai penjagaan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah dengan qiyamul lail, dan telah menjadi satu kewajipan apabila seseorang yang nak keluar melakukan dakwah, nak melakukan amal makruf nahi munkar ini, maka salah satu perkara dia mesti nak tak nak dia mesti berqiyamul lail. Sebab apa? Dia tidak akan kemampuan untuk bertemu dengan masyarakat ini, untuk melakukan dakwah ini tidak ada pada semua orang. Hanya sesetengah orang je yang boleh, yang ada kemampuan ini, yang ada keberanian ini. So nak dapat dari mana keberanian tersebut, nak dapat dari mana kekuatan tersebut, iaitu melalui qiyamul lail ini. So setakat itu sajalah kot perkongsian saya pada hari ini, dan saya tidaklah berhajat untuk mendorongkan panjang lagi. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini
sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. So apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang saya minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.